Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah pemohon agihan zakat di negara ini terus meningkat dari setahun ke setahun. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman mengongsikan perkara tersebut semasa perjumpaan muhibah Kementerian Halih Agama bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Perjumpaan muhibah berlangsung kemarin di Dewan Multaka Bangunan Tambahan Kementerian Halih Agama. Semasa perjumpaan muhibah ini, Menteri Halih Agama juga menjelaskan beberapa keutamaan Kementerian Halih Agama yang memerlukan buah fikiran ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara bagi memperbaiki halih wal kemasyarakatan melalui zakat. Perjumpaan antara lain sebagai wadah untuk percambahan minda serta bertukar-tukar buah fikiran dan pertingkatkan kesedaran awam untuk sama-sama menanai cabaran perkhidmatan agama di negara Brunei Darussalam melalui pendekatan Whole of Nation. Ia juga sebagai forum perbincangan untuk berkongsi maklumat dan perkembangan terkini mengenai inisiatif yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh kementerian berkenaan. Sementara itu, pada sebelah petang, sesi perjumpaan diteruskan dengan lawatan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara ke Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Halih Agama di Ibu Negara. Mengalu-alukan lawatan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halih Agama. Lawatan antara lain mendengar taklimat mengenai fungsi, bidang tugas dan tanggungjawab daripada bahagian kawalan makanan halal dan bahagian khidmat nasihat keluarga. Lawatan rombongan berkenaan berakhir dengan menyaksikan pameran di ruang legar bangunan Kementerian Halih Agama di Ibu Negara. Enam buah buku baharu terbitan Pusat Dakwah Islamiah dilancarkan semasa Majlis Malam Sastra Islam sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Malam Sastra Islam merupakan rancangan tahunan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Halih Agama bagi memeriahkan lagi sambutan Maulid Nabi. Majlis berlangsung malam tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pelancaran buku disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halih Agama. Salah sebuah buku yang dilancarkan bertajuk Pemerintahan Negara Brunei Darussalam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan tulisan Menteri Halih Agama. Majlis diserikan dengan persembahan deklamasi sajak oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada para penulis, hakim dan pemenang peraduan penulisan seni kreatif dan non-kreatif berunsur Islam. Dalam memberi kesedaran dan kefahaman akan kepentingan memelihara rekod sebagai bukti dan sumber rujukan, Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian pentadbiran dan pengurusan dan bahagian Pusat Pengkajian Borneo mengadakan aktiviti tanggungjawab sosial korporat di Lamin Warisan Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong. Aktiviti disertai oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Pengisiannya taklimat dan tunjuk cara mengenai konsep dan kaedah asas pemeliharaan rekod kertas agar bahan-bahan rekod dan peninggalan sejarah yang terdapat di Lamin Warisan akan sentiasa terjaga dan terpelihara. Di Lamin Warisan terdapat pelbagai jenis koleksi rujukan dan pameran termasuk koleksi pelita Brunei, manuskrip dan juga naskah tulisan Jawi Perlembagaan Brunei 1959. Juga diadakan penyampaian sumbangan buku kepada Dayang Nur Naqibah binti Abdul Hamid, pengurus Lamin Warisan. Apa yang paling penting ialah merupakan satu mewaris menurunkan pengkongsian ilmu. Kerana di dalam rumah Lamin Warisan ini terdapat bermacam-macam rujukan yang ditinggalkan oleh pewarisnya kepada masyarakat Brunei, kepada bangsa Brunei.
yang menjadi jati diri dan juga identiti. Expo Bazar Program Sedekah Week 3.0 sedang berlangsung di Gimnasium Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Yunisa Gadong. Bazar selama 4 hari sehingga esok dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. 30 petak jualan disediakan bagi para usahawan tempatan. Selain jualan makanan, minuman dan thrift shop, aktiviti-aktiviti sampingan juga diadakan seperti mini fun fair dan mini photo booth. Bazar dianjurkan oleh Ahli Persatuan Mahasiswa Syariah dan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Yunisa. Acara ini adalah merupakan program berniaga sambil beramal yang mana hasil daripada program ini akan disumbangkan kepada 50 buah keluarga yang memerlukan. Ianya antara lain juga adalah bertujuan untuk memberikan galakan kepada masyarakat untuk sama-sama menghulurkan tangan dan memupuk sifat keprihatinan di dalam diri. Kanak-kanak terutamanya para remaja banyak terdedah kepada faktor risiko penyakit tidak berjangkit NCD yang akan memberi impak kepada kesihatan mereka apabila meningkat dewasa seperti penyakit kardiovaskular, kanser, penyakit pernafasan kronik dan diabetes. Antara faktor risiko penyakit tidak berjangkit yang dikenal pasti dalam kalangan kanak-kanak dan remaja adalah pemakanan tidak seimbang dan kurang melakukan kegiatan fizikal. Kajian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu WHO 2017 dikongsikan semasa bengkel inisiatif sekolah mempromosi kesihatan bagi sekolah swasta rendah dan menengah di daerah Brunei dan Muara dan daerah Blyth. Bengkel antara lain bertujuan bagi merangka pelan tindakan sekolah mempromosi kesihatan yang bersesuaian bagi pelajar dan seterusnya menyahut dan menyokong pencapaian matlamat utama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Making Every School a Health Promoting School. Bengkel disertai oleh 61 orang guru dari 35 buah sekolah swasta. Dengan adanya bengkel ini, para peserta berpeluang untuk sama-sama berbincang secara interaktif dan berkongsi buah fikiran serta pengalaman masing-masing untuk meningkatkan keberkesanan model sekolah, mempromosi kesihatan dan sekaligus dapat diserapkan ke semua sekolah di negara ini. Finlay International Study Fair memberi peluang kepada para pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di luar negara untuk mengetahui lebih lanjut bidang-bidang yang ditawarkan di beberapa buah universiti antarabangsa. Diadakan selama sehari di salah sebuah hotel di Gadong, pameran pengajian antarabangsa tersebut menerima sambutan sangat menggalakkan dengan hampir 500 pengunjung dicatatkan. Pameran antara lain mengongsikan bidang-bidang yang ditawarkan daripada beberapa buah universiti di Australia, Malaysia, Singapura, New Zealand dan Amerika Syarikat. Selain itu, para pelajar juga digalakkan untuk membuat pendaftaran awal bagi mengikuti pengajian di universiti atau college pilihan mereka. Jadi pada masa ini A-levels telah keluar dan kebanyakan penuntut di sini adalah penuntut yang baru menerima keputusan peperiksaan A-level ataupun sedang menjalankan Prayu 2 iaitu Year 13 di sekolah, supaya mereka akan membuat decision yang paling sesuai untuk mereka. Unified National Network UNN sendiri berhad menerima anugerah tinjauan perniagaan global 2022 untuk pembekal perkhidmatan infrastruktur telekom terbaik di negara Brunei Darussalam semasa Majlis Anugerah Tinjauan Perniagaan Global tahunan ke-8. UNN juga dicalonkan bagi inisiatif transformasi digital terbaik 2022. Anugerah GBL mengiktiraf pencapaian syarikat yang luar biasa serta menunjukkan kecemerlangan dalam kreativiti, inovasi dan sumbangan untuk menghargai penciptaan di peringkat domestik dan global. Sejak ditubuhkan pada tahun 2018, UNN secara konsisten menyediakan ekosistem inklusif bagi orang ramai untuk mendapatkan akses kepada rangkaian dan perkhidmatan yang berdaya tahan dan berkualiti tinggi. Kepesatan pendigitalan semasa pandemik COVID-19 meningkatkan jumlah aplikasi di internet dan potensi pendedahan pada serangan siber.
Menurut kenyataan akhbar Unified National Network UNN Sdn Bhd, perniagaan boleh mengukuhkan aplikasi dan mengurangkan eksploitasi siber dengan mengambil langkah proaktif iaitu melaksanakan ujian penembusan. Ujian penembusan yang juga dikenali sebagai pen test adalah kaedah menilai secara proaktif kelemahan sistem komputer, rangkaian atau aplikasi sesawang. Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan dalam menyokong langkah pendigitalan di bawah wawasan Brunei 2035, UNN Sdn Bhd mengumumkan portfolio keselamatan siber daripada UNN kini merangkumi Pentest as a Service PTAS. Melaluinya, organisasi di negara ini boleh mendapat akses pada pakar keselamatan siber, mengurangkan eksploitasi siber dan melindungi aset digital seperti data pelanggan dan maklumat kewangan. Sebarang maklumat layari unn.com.bn. Status harian normal baharu COVID-19, tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan maklumkan 125 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Halih wal Agama mengeluarkan keputusan peperiksaan Pra-Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei Pra-STPUB dan Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei STPUB tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi bagi calon-calon Perayu 1 dan Perayu 2 Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Daripada 291 calon pelajar Perayu 1 yang menduduki peperiksaan Pra-Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei, 289 orang calon telah memperoleh sekurang-kurangnya satu pangkat jayid yakni kepujian dan daripada jumlah tersebut, 221 calon telah berjaya memperoleh sekurang-kurangnya pangkat jayid yakni kepujian dalam semua mata pelajaran yang diduduki, iaitu meningkat daripada pencapaian calon pada tahun 2021. 274 calon telah menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei dan daripada jumlah tersebut 261 calon telah lulus dan daripada jumlah lulus berkenaan 120 calon memperoleh pangkat mumtaz yakni cemerlang iaitu meningkat daripada tahun lalu. Pihak sekolah yang berkenaan boleh mengambil keputusan calon bagi sekolah masing-masing hari ini di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Halih wal Agama bermula pukul 10 pagi. Calon-calon yang menduduki peperiksaan tersebut juga boleh mendapatkan slip keputusan mereka di sekolah masing-masing. 2 buah syarikat dikenakan notis pengosongan unit premis masa pemeriksaan dan pemantauan secara bersepadu yang dijalankan oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI bersama agensi-agensi kawalan bangunan dalam menangani kesalahan-kesalahan di bawah Perintah Kawalan Bangunan 2014. Dale's Cafe dan Indian Delights Restaurant telah dikeluarkan notis mengosongkan unit premis seperti mana diperuntukkan di bawah Seksyen 16-1-A Perintah Kawalan Bangunan 2014. Semasa pemeriksaan tersebut, syarikat-syarikat perniagaan berkenaan didapati beroperasi di unit kedai yang diubah suai tanpa mendapatkan permit kesiapan kemajuan iaitu Occupation Permit OP terlebih dahulu. Adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana individu yang melanggar seksyen ini dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM20,000, penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Para pemilik, pengusaha dan penyewa unit atau premis bangunan adalah dikehendaki untuk mematuhi Perintah Kawalan Bangunan 2014 BCO, Peraturan-Peraturan Kawalan Bangunan 2014 BCR, piawaian dan garis panduan yang berjalan pada masa ini bagi sebarang kerja-kerja ubah suai dan tambahan unit atau premis dengan melantik orang yang berkelayakan yang sah berdaftar dan mempunyai sijil perjalanan amalan di bawah Lembaga Arkitek,
Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan BAP EQS Kementerian Pembangunan, dan kerja-kerja pembinaan tersebut adalah dilaksanakan oleh pembina yang mempunyai pendaftaran yang sah di bawah Kementerian Pembangunan serta mempunyai kategori kerja yang bersesuaian. Maklumat lanjut layari laman sesawang di www.abci.gov.bn. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengenakan kompaun ke atas sebuah syarikat kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu membuang sampah di tempat awam. Sri Bob Enterprise didenda RM500 dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun tersebut. Kegagalan menjelaskan denda berkenaan boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Bagi kesalahan kedua dan berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.